Saya akan menunjukkan cara menggunakan inovasi Kahoot yang terdapat di dalam e-book kami. Kita memerlukan seorang moderator, beberapa orang pemain, tablet dan laptop untuk digunakan. Pertama sekali, moderator perlu mengakses e-book kami dan menyalin link yang telah disediakan di dalam e-book kami untuk mengakses Kahoot yang telah disediakan. Setelah menyalin, kita perlulah meletakkan link tersebut di Google. Setelah itu, akan keluar paparan skrin seperti ini. Okey, paparan telah keluar dan moderator perlulah memilih klasik. Okey, kemudian akan keluar pin yang digunakan oleh para pelajar atau pemain untuk mengakses permainan ini. Dan pin tersebut perlulah dimasukkan di dalam www.kahoot.it. Moderator perlu menunggu para pelajar masuk ke dalam permainan ini. Okey, pelajar bernama Janah telah masuk ke dalam permainan ini. Kita menunggu lagi. Sekurang-kurangnya perlu ada 2 orang pemain. Okey, pelajar kedua. Kita boleh startkan permainan. Kita boleh mulakan permainan ini. Okey. Soalan pertama akan keluar. Dan para pelajar juga boleh membaca soalan ini di dalam tablet masing-masing. Kita menunggu para pelajar untuk menjawab. Okey, pelajar telah menjawab. Okey, paparan ini akan keluar. Kita jawab soalan kedua. Pelajar sedang menjawab. Okey, pelajar telah jawab soalan ini. Kita boleh lihat prestasi masing-masing. Prestasi setiap pelajar. Soalan ketiga. Okey, di dalam Kahoot ini ada 10 soalan. Kita tunggu pelajar menjawab. Okey, pelajar telah menjawab. Okey, kita boleh melihat prestasi pelajar. Okey, itu saja. Terima kasih. Berikut merupakan perkara-perkara yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Yang pertama iaitu strategi berpusatkan murid, yang kedua pendekatan induktif, yang ketiga kaedah elektik dan yang terakhir ialah teknik rally table ataupun round table. Kumpulan kami telah memilih strategi pengajaran berpusatkan murid. Strategi pengajaran berpusatkan murid bermaksud murid memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Murid juga digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Dalam hal ini, guru merupakan seorang pemimpin yang akan memandu mereka untuk menjalankan aktiviti pembelajaran sama ada secara individu ataupun berkumpulan. Melalui pembelajaran di dalam aplikasi Kahoot ini, guru dapat meningkatkan penglibatan murid secara aktif untuk belajar sambil bermain. Guru akan membina soalan dan murid dikehendaki untuk menjawab soalan tersebut secara bertanding. Dalam hal ini, guru akan menjadi pembimbing untuk membimbing mereka menjawab soalan dengan baik. Setelah aktiviti Kahoot ini berakhir, akan terpapar 3 orang pelajar yang mendapat markah paling tinggi. Pelajar ini merupakan pemenang dalam aktiviti Kahoot ini. Selain itu, guru juga akan membuat perbincangan bersama anak murid untuk membincangkan soalan-soalan yang tidak dapat dijawab oleh mereka. Dalam hal ini juga, guru dapat melihat sejauh manakah tahap kefahaman seseorang pelajar itu selepas mereka menjawab soalan ini. Dengan itu, bagi pelajar yang mendapat markah tertinggi, mereka digalakkan untuk mengajar rakan-rakannya yang mendapat markah terendah. Hal ini
dapat meningkatkan aktiviti pembelajaran sesama rakan sekelas. Itu, strategi perpustakaan murid ini sangat bersesuaian dengan aktiviti pembelajaran melalui Kahoot kerana murid akan melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dan guru hanya menjadi pembimbing untuk membimbing mereka menjalankan aktiviti pembelajaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazatun Nazura binti Hairudin akan meneruskan pembentangan yang telah dilakukan oleh rakan saya. Bahagian saya ialah pendekatan induktif. Pendekatan pendedahan induktif merupakan penyampaian pelajaran dari yang mudah kepada yang kompleks atau dari konkret ke abstrak. Menurut Sulaiman Ghazali 1997, di dalam bukunya yang berjudul Pendekatan Pengajaran, guru biasanya cuba untuk membina satu-satu generalisasi daripada contoh-contoh khususnya. Di sini kita dapat lihat perkaitan di antara Kahoot dan pendekatan induktif. Yang pertama, ianya dapat membantu guru dalam melakukan persediaan awal. Sedia umum mengetahui bahawa penyediaan Kahoot ini perlu dilakukan dengan lebih awal supaya tidak mengganggu proses PDPC. Jadi ini membantu guru untuk lebih bersedia sebelum bermulanya proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua adalah untuk memastikan murid-murid dapat memahami dengan lebih mendalam. Matlamat kaedah induktif ini adalah untuk memastikan murid dapat memahami dengan lebih tepat dan mendalam, terutamanya melalui permainan yang dapat menguji minda mereka seperti permainan Kahoot ini. Permainan Kahoot dapat menguji minda murid serta dapat menarik perhatian dan minat mereka tidak kira di mana sahaja mereka berada. Yang ketiga, dapat membimbing murid melalui aktiviti penyoalan. Kaedah induktif ataupun pendekatan induktif ini dapat dikaitkan dengan aktiviti Kahoot kerana ianya dapat membimbing murid melalui aktiviti penyoalan. Dan yang terakhir ialah aktiviti pembelajaran dari mudah kepada kompleks. Bertepatan dengan konsep induktif itu sendiri, iaitu pembelajaran daripada mudah kepada kompleks, maka permainan Kahoot ini amatlah bersesuaian. Jika sebelum ini, latihan mereka hanya berdasarkan buku teks ataupun menyalin soalan daripada papan putih ataupun papan hitam, namun pada zaman moden ini, mereka dapat menjawab soalan melalui telefon bimbit mereka. Sememangnya, aktiviti Kahoot ini lebih menyeronokkan dan sememangnya lebih kompleks. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nurazila binti Nordin dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kaedah. Okey, dalam modul yang telah kami bina, kami telah memilih kaedah elektik, iaitu kaedah elektik ini membawa maksud kepada kaedah yang menggabungkan segala ciri-ciri yang baik dalam pengajaran bahasa yang terdapat dalam pelbagai kaedah yang lain. Okey, dengan kata lain, kaedah ini merupakan satu cara yang menggunakan pelbagai kaedah dan tetapi tidak terikat dengan mana-mana pelbagai kaedah yang lain. Okey. Seterusnya, guru-guru juga dapat menggunakan usaha dan daya kreatif mereka yang tersendiri kerana mereka bebas mengajar mengikut kebolehan dan kemampuan para pelajar tersebut. Okey, di samping itu, kaedah yang kami gunakan ini banyak menggunakan latihan dalam pengajaran. Oleh itu, kanak-kanak dapat berfikir secara terus dalam bahasa yang mereka telah pelajari dan mereka dapat menggunakan bahasa itu dengan aktif dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, mari kita lihat apakah kaitan antara inovasi yang telah kumpulan kami pilih iaitu Kahoot dengan kaedah elektik ini. Okey, yang pertama, kita dapat lihat di sini bahawa guru-guru dapat membina soalan daripada bentuk penulisan kepada bentuk kuis ataupun permainan. Contohnya, kumpulan kami telah memilih aplikasi Kahoot iaitu guru-guru dapat mengeluarkan soalan dan membina soalan daripada modul yang telah kami bina dalam bentuk Kahoot supaya murid-murid dapat menjawab melalui aplikasi Kahoot tersebut.
Okey, kaedah ini bukan sahaja dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran, tetapi juga dapat menarik minat para pelajar untuk mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah. Okey, seterusnya guru juga dapat memastikan supaya murid-murid dapat memahami dengan lebih mendalam, di mana melalui aplikasi Kahoot ini guru-guru dapat membina soalan dan seterusnya pelajar-pelajar dapat menjawab, dan dari situ guru-guru dapat melihat sejauh manakah dan menganalisis dan menjejaki bahawa di mana murid yang dapat mengikuti sesi pengajaran dan pengajaran pada hari tersebut. Okey, contohnya apabila murid mendapat skor yang lebih rendah daripada soalan yang dimiliki itu, maka murid itu perlu diberi perhatian oleh guru-guru dan mengajar semula sampai mereka memahami konsep yang telah mereka pelajari pada hari tersebut. Okey, bukan itu sahaja, guru-guru juga dapat mengaktifkan penglibatan dalam pembelajaran murid-murid secara dua hala, di mana guru dapat menggantikan aktiviti pembelajaran yang mudah kepada bentuk pembelajaran yang lebih kompleks, di mana guru dapat menyampaikan maklumat semasa pembelajaran dan murid-murid dapat melibatkan diri mereka dalam menjawab soalan yang telah guru tersebut bina. Dari situ kita dapat lihat komunikasi dan penglibatan secara dua hala itu menjadi aktif. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan mengenai teknik yang telah kami pilih. Kumpulan kami telah memilih teknik round table. Teknik round table merupakan satu pembelajaran jenis kooperatif yang memerlukan interaksi antara murid dan juga guru serta murid dan juga rakan-rakannya di dalam kelas. Apabila teknik round table diadakan di dalam kelas, pelajar mudah untuk bergiat aktif bersama dengan guru apabila pembelajaran dijalankan. Ini menjadikan murid lebih kerap bertanya dan meningkatkan kemahiran serta meningkatkan kemahiran sosial dalam diri pelajar. Selain daripada itu, apabila pelajar telah berani untuk tampil, berani bercakap di khalayak ramai, ini akan menjadikan mereka lebih termotivasi untuk lebih selalu bertanya kepada guru. Okey, seterusnya saya akan menerangkan apakah perkaitan di antara teknik yang telah kami pilih dan juga aplikasi yang akan kami gunakan, iaitu aplikasi Kahoot. Okey. Kahoot merupakan satu aplikasi yang memerlukan pelajar menggunakan kemudahan internet dan juga kemudahan teknologi. Apakah kebaikan dan kaitan antara aplikasi Kahoot dan juga teknik round table? Yang pertama adalah membantu guru untuk menarik minat pelajar dalam pembelajaran, dan seterusnya mempelbagaikan cara penyoalan soalan supaya murid lebih faham. Apa yang dikatakan di sini dengan mempelbagaikan cara penyoalan adalah apabila pelajar melihat aplikasi Kahoot ini, pelajar akan berasa tertarik untuk lebih untuk lebih faham, untuk lebih memahami apa yang akan guru mereka ajarkan dan kemudian bersungguh-sungguh untuk menjawab soalan yang terdapat dalam aplikasi Kahoot. Dan yang terakhir adalah perkaitan antara Kahoot dan juga teknik round table yang telah kami pilih adalah apabila murid menggunakan aplikasi Kahoot ini akan menjadikan mereka mudah untuk mengaplikasikan kemudahan teknologi moden ke dalam bentuk pembelajaran supaya murid ini terdedah kepada penggunaan teknologi. Okey, sekian, terima kasih.